Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan fil misbah. Jazakallah khairan. Anda tak pernah penat mendengar kuliah ni. Sentiasa jadi awalin. Terima kasih Puan Kamisa HMS dari Singapura. Jikalau semua yang hadir pada malam ni, jangan lupa untuk share video ni kepada teman-teman kita lain. Hanisan Azhar, moga padanya ada kebaikan untuk kita share dengan teman-teman di luar sana. Malam ni kita nak bincang cuma 2 ayat saja, iaitu ayat 14 dan 15 daripada surah As-Sajdah. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana lah, jangan tinggalkan saya keseorangan malam ni. Walaupun ada sedikit lagi ulasan tafsiran tentang ayat ke-13 sebelum kita masuk ke 14, 15. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jangan lupa untuk membuka tafsir Ibn Katsir yang saya sangat galakkan tuan-tuan untuk memiliki. Dan kita berada pada jilid ke-7 pada tafsir surah As-Sajdah. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, kami dalam kempen untuk adakan satu rumah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu musalla satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Dan kita akan hadiahkan kitab yang sangat manfaat namanya Fiqh Mizan bagi tuan-tuan yang dapatkan tafsir Ibn Katsir dalam kempen bulan Syawal pada kali ini. Jadi lihat pada ayat yang ke 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. Maka rasakanlah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu pada hari kiamat ini. Sungguhnya kami telah melupakanmu pula, dan merasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Sungguhnya orang-orang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang yang bila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkul sujud, bertasbih serta muji Rabbnya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Baik. Dalam kuliah lalu ayat tafsir ke-13, malam semalam kita bincangkan tentang bagaimanakah berlakunya iltifat dhamir nahnu kepada ana, yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah, bahawasanya Allah SWT sahaja yang punya ketetapan sama ada seorang itu dimasukkan ke dalam rahmatnya ataupun dalam azabnya. Dan saya telah bacakan hadis daripada tafsir Dhul Mansur semalam, bagaimana Allah SWT telah menjelaskan kepada nabinya Adam AS mengapakah manusia itu diazab, tentang 3 perkara. Saya dah jelaskan semalam, tuan-tuan merujuk kuliah semalam. Ahlan sahlan kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni, Ruhaya Hashim, kepada Azlina, kepada semua yang hadir, Fauziana Ahmad, terima kasih dari Kajang hadir. Baik. Okey. Jadi kemudian kenapakah disebutkan dalam ayat di sini la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, aku akan masukkan ke neraka jahannam itu di kalangan jin dan juga manusia keseluruhan kamu. Jadi mengapakah dalam takdim di sini didahulukan perkataan jin berbanding dengan al-nas? Dan saya telah jelaskan dalam kuliah tafsir surah Isra yang lalu, yang mana Allah menjelaskan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal quran la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kenapa dalam ayat surah Isra berkaitan dengan mendatangkan satu yang dapat mencabar Al-Quran itu disebut golongan manusia, didahulukan daripada jin? Dan kita baca surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan juga manusia, kalau kamu mampu untuk menerobos ke langit, maka sila teroboslah. Kamu tidak akan menerobosnya melainkan dengan sultan, iaitu penguasaan ilmu. Jadi di situ Allah mendahulukan jin, dan di sini juga Allah mendahulukan jin banding dengan manusia. Kenapa? Antara penjelasan dikemukakan oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Muhammad Al-Urami dalam tafsirnya, iaitu Ar-Rawh wa Rayhan. Ada Iqra wa Rayhan mengatakan bahawa disebut jin di sini iaitulah kama yaluhu bihi taqdim al-jinna ala nas fa innahu min fil khitab li iblis muqaddam wa taqdimu hunaka li annahu al-awfaq li maqami tahqir dhalika al-muqatab alaihi la'na.
Allah mendahulukan sebutan tentang jin dalam konteks ayat ini kerana mereka lah yang menjadi punca kepada kejahatan, kemaksiatan dan usaha yang mereka lakukan untuk menyesatkan manusia, yang kita dapat lihat dalam sebagai contohnya surah An-Nisa yang lalu, la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum faliwattikuna adhanal an'am. Jadi menceritakan bagaimana kerja syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi sesuailah dengan peranan mereka yang menyesatkan itu, Allah meletakkan mereka lebih awal dari manusia dalam konteks azab, kerana mereka lah yang menjadi salah satu sebab punca manusia itu sesat. Jadi mendahulukan satu benda dalam Quran atau mengemudiankan dipanggil bab ni taqdim dan juga takhir, tuan-tuan ya. Imam Suyuti menjelaskan dalam kitabnya yang bertajuk Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran, dari taqdim dan juga takhirnya pun ada satu rahsia yang terdapat dalam kajian Ijaz Quran, kemukjizatan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kita kembali kepada perbincangan kat sini, masuk ayat ke-14. Dan rasakan oleh kamu apa yang kamu lupakan pertemuan dengan hari kamu pada hari ini, kami melupakan kamu, dan rasakan olehmu azab yang berkekalan dengan apa yang kamu lakukan. Jadi perkataan zuk bererti di sini rasa. Rasa tak semestinya rasa makanan, kerana kita juga dalam konteks ayat kadang-kadang kita sebut rasakan olehmu. Rasakan ni satu perkataan yang bersifat penghinaan ataupun satu kecaman, ancaman terhadap mereka yang degil. Rasakan, siapa suruh buat begini? Kita kadang-kadang kita mengatakan demikian, tuan-tuan. Jadi zuk ini tidaklah sentiasa bermaksud merasakan satu yang bersifat di lidah, tapi juga melibatkan perasaan sebenarnya. Jadi rasakan olehmu dengan kamu melupakan pertemuan hari kamu hari ini, maka kami melupakan kamu. Lupa di sini, tuan-tuan, merupakan satu bab majaz. Mustahil Allah Taala lupa, kerana Allah menyatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Tapi lupa yang dimaksudkan sini adalah Allah mengabaikan kamu. Allah tidak memberi pandangan, Allah tidak memberi perhatian langsung kepada kamu. Macam ada golongan disebut dalam hadis yang mana Allah tidak melihat kepada mereka langsung, dan bagi mereka azab yang pedih. Wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim, di akhirat nanti. Antaranya adalah orang yang sudah tua tapi masih lagi melakukan perbuatan yang keji, antaranya pemimpin yang menipu rakyatnya. Maka ini adalah merupakan golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah di akhirat, yang berarti tidak dipedulikan langsung. Jadi bukanlah berarti tak dipandang tu Allah mengabaikan terus. Mana untunglah dia dah buat maksiat, diabaikan, maka tak ada hukuman. Bukan maksud tak ada hukuman, maknanya dia tidak mendapat kasih sayang rahmat Allah langsung. Ini satu bab dalam balaghah dia panggil musyakalah, tuan-tuan. Jadi apa yang dilakukan oleh golongan musyrikun, iaitu mereka menafikan pertemuan dengan Allah, maka di akhirat nanti mereka juga akan dinafikan bahagian mereka dengan mendapat kasih sayang itu, seperti yang telah kita bincangkan hadis dalam tafsir Durrul Mansur oleh Imam Suyuti semalam. Wa dhuqu adzabal khuldi ma kuntum ta'malun, dan rasakan oleh kamu apa yang kamu kerjakan dahulu. Lihat dalam tafsiran di sini, tuan-tuan ya, tafsir Ibn Katsir. Baik, dikatakan kat sini, maka rasakan olehmu seksa ini sebabkan kamu lupakan akan pertemuan dengan harimu ini, iaitu dikatakan kepada penghuni neraka dengan cara mencerca dan juga mengejek, uslub tahakkum wal istihza. Rasakan olehmu siksaan ini sebabkan kamu mendustakan, menganggapnya mustahil terjadi, serta melupakan peristiwa tersebut dengan melakukannya seperti perlakuan kepada orang yang melupakannya. Inna nasinakum, sungguhnya kami melupakan kamu, itu kami memperlakukan kamu seperti perlakuan kepada orang yang melupakan sesuatu, kerana Allah tidak akan melupakan sesuatu, dan dia tidak ada satu pun yang terluput dari pengetahuannya. Akan tapi sikapnya itu adalah dalam bentuk konteks balasan, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-34, wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, dan dikatakan mereka pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan firman Allah lagi, wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakan oleh kamu seksa yang kekal disebabkan apa yang telah kamu kerjakan, iaitu sebab kekufuran dan pendustaan yang kamu lakukan. Jadi muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, ini adalah satu amaran, satu ancaman oleh Allah SWT terhadap mereka yang menafikan, menolak, mempertikaikan, mempelecehkan, mengejek, menganggap ia satu cerita dongengan, seperti yang dilakukan oleh puak musyrikun kafirun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini dan ayat sebelumnya, itu ayat ke-13 dan 14, adalah menceritakan satu bab daripada akidah. Dan telah kita huraikan beberapa kali bahawa akidah Ahlussunnah menjelaskan
bahawa dalam perbincangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ada satu bab namanya Al-Kasbu, pandukan kepada ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam bab akidah Ahli Sunnah menjelaskan bahawa satu kerja yang dilakukan oleh manusia itu adalah dengan pilihannya. Kalau kita buat perkaitan dalam hidup ini, seseorang itu berjaya, fulan berjaya. Kenapa dia berjaya? Dia belajar, dia bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh. Bukankah rezeki dia telah ditentukan oleh Allah? Perlu apa dia bersungguh lagi? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nampak kan? Orang itu belum dapat jodohnya, maka dia bersungguh-sungguh untuk dapat jodoh. Dengan usaha yang dilakukan, dengan kontak yang dia ada, network yang dia ada, ayah ibunya digunakan. Bukankah jodoh itu telah ditetapkan? Kenapa dia berusaha untuk mendapatkannya? Dah berkahwin, nak dapat zuriat pula, bersungguh-sungguh pergi jumpa doktor, dapatkan nasihat, dapatkan rawatan. Bukankah zuriat itu telah ditentukan oleh Allah? Kenapa usaha? Kenapa manusia dalam bab dunia dan juga kebendaan ni bukan main lagi dia berusaha, tapi bila tiba bab akhirat, dia kata ni hidayah Allah belum sampai. Siapa mengajari demikian, tuan-tuan, untuk mengatakan demikian? Jadi dah dia golongan Jabariyah atau Qadariyah yang mengatakan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Allah telah tetapkan. Maka dalam satu kata-kata terhadap mungkin Imam Abu Hanifah yang menunjukkan bahawa bagaimana si etis ini ataupun Qadariyah ini mengatakan semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka diambilnya penumbuk, diambil tangannya, ditumbuknya muka orang tu. Maka tumbuk aku, Allah dah takdirkan demikian. Maka dalam bab takdir, memanglah takdir telah ditentukan oleh Allah, tapi kita yang tidak mengetahui urusan takdir ni, kita kena berusaha. Sebagaimana kau berusaha untuk dapat kesan cemerlang di universiti, kau berusaha bersungguh dalam bab duniamu supaya kau jadi kaya, tak cukup-cukup bagai ikhtiar yang kau lakukan. Kenapa kau berusaha demikian? Bukankah Allah telah tetapkan semuanya? Maka adillah dalam kata-katamu. Jangan satu kata itu dalam bab kebendaan, dalam bab harta benda kau memang bersungguh-sungguh pulun untuk mendapatkannya, tapi dalam bab hidayah engkau mengatakan tunggulah daripada Allah. Allah tak tentukan untuk aku kebaikan, Allah tidak beri hidayah. Ini tuan-tuan merupakan satu kata-kata golongan yang skeptikal, golongan yang escapism, yang sengaja nak melarikan diri dan nak membebankan tanggungjawab itu di atas takdir. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam fiqh tadayun, dalam kefahaman beragama kita kena berusaha, usaha yang terbaik. Tuan-tuan pilih untuk hadir dalam kuliah ni ataupun tidak? Bukan. Ada yang paksa tuan-tuan? Tak ada. Tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan dengar, tuan-tuan dapat manfaat daripadanya. Tapi kalau kita merasakan tak apalah, nak buat benda lain, kita punya pilihan juga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka janganlah perkara itu dikatakan Allah mentakdirkan untuk kita tidak mendapat satu perkara kebaikan, melakukan amal salih dengan alasan Allah telah mentakdirkan untuk kita pilih jalan yang songsang seperti itu. Tapi dalam bab mencari rezeki, tak pula kita kata begitu. Aku yang berusaha. Nampak engkau yang berusaha, maka Allah tentukan. Dalam bab hidayah pun kena begitu juga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, kemudian datang ayat yang ke-15 yang merupakan ayat tempat sujud, di mana surah ini telah kita bincangkan menjadi satu bacaan Nabi SAW dalam banyak hadis, termasuk riwayat Muslim. Nabi bacakannya pada saban Jumaat subuh, dan Nabi akan sujud pada ayat ke-15 ini mengikut ijma' para ulama. Jumhur para ulama mengatakan ini tempat sujud dalam surah Sajdah. Justru kalau kita baca Al-Quran di sini nampak satu gambar seperti mihrab, ya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sungguhnya orang beriman dengan ayat-ayat kami, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka segera menyungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Jadi kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Urami dan tafsirnya Hada'iq Rawi wa Raihan, sujud adalah tempat yang paling mulia. Syaitan mungkin mengganggu manusia ketika dia sedang qiyam, ketika dia sedang rukuk, ketika sedang tahiyah, sedang tasyahud akhir, tahiyat awal. Syaitan boleh melupakannya, tetapi mustahil syaitan akan melupakannya ketika dia sujud. Sebenarnya bila manusia sujud, syaitan menangis dengan perasaan malu dan menyesal di atas kesombongannya kerana dia tidak mahu sujud pada Nabi Adam ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Maka kata para ulama tafsir ni seperti disebut oleh para salafus salih, kata Imam Muhammad Urami dan tafsirnya Hada'iq Rawi wa Raihan,
Ketika sujud, syaitan memang tidak akan mengganggu seseorang manusia itu. Ketika manusia itu sujud, ketika orang beriman itu sujud, maka syaitan memang tidak akan mampu untuk mengganggunya, kerana pada waktu itu syaitan akan melarikan diri sejauh-jauhnya, kerana malu dan terpukul melihat manusia sujud di atas perintah Allah SWT, dan dia teringat kenangan silam, iaitulah dia enggan, dia telah ingkar pada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Itu sebab tuan-tuan, dalam hadis sahih mengatakan bahawa akrabu ma yakunu abdu ila rabbih kaunuhu sajidan faakthiru fihi du'a. Sebaik-baik serapat-rapat hubungan hamba dengan Tuhannya masa dia sedang sujud, maka banyakkan olehmu berdoa pada waktu itu. Asal saja doa, jangan sampai kita ikut imam, kita terputus ikutan dengan imam. Kerana mengikut imam ni tuan-tuan, ada dari sudut mutaba'ah, muwafaqah, mukhalafah, musabaqah. Ni adalah benda-benda yang kita kena belajar dengan sudut mengikut imam kat rumah sekalipun. Maka yang pertama sekali, mutaba'ah. Mutaba'ah ni kita ikut imam dengan betul. Allahu Akbar, kita ikut. Kalau muwafaqah, kita sama-sama dengan imam, tak boleh. Kalau musara'ah, kita mendahului imam, lagi tak boleh, haram hukumnya. Dan ada satu lagi dipanggil mukhalafah. Mukhalafah ni berarti imam dah masuk 2-3 rukun baru kita nak ikut. Ini adalah juga tidak dibenarkan, boleh menyebabkan sembahyang itu batal kalau kita bermakmum kepada imam. Maka ketika sujud, kita digalakkan berdoa. Apa-apa doa lah tuan-tuan. Dan andai kita nak ucapkan dengan bibir ini, hendaklah diucapkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, kita boleh minta dalam hati ketika sujud. Kerana waktu sujud, maqam sujud, seperti yang digambarkan tadi, syaitan tidak akan mengganggu kita sama sekali. Kerana syaitan tidak akan menimbulkan was-was ketika orang sedang sujud, kerana sujud merupakan makam seseorang manusia itu paling dekat dengan Allah SWT. Dia menyungkurkan dirinya, meletakkan mukanya yang paling mulia itu setahap dengan tapak kakinya, bagi menunjukkan perhambaan kepada Allah SWT. Dan syaitan merasa sangat malu melihat keadaan itu, dan dia teringat pula dengan nasibnya dihalau keluar dari syurga kerana keengganan untuk sujud pada Nabi Adam AS. Jadi sebaik-baik waktu untuk kita berdoa lah ketika sujud. Cuma Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Majmu', manakah lebih utama, sujud ataupun qiyam. Kalau sembahyang pada siang hari, sembahyang sunat, duha contohnya, sujud lebih utama daripada qiyam. Tapi kalau sembahyang malam, qiyam lebih utama dari sujud. Qiyam ni berarti kita baca Al-Fatihah diikuti dengan ayat-ayat yang lain. Itu sebab saya galakkan tuan-tuan, musim PKP ni ambillah masa untuk tahajud tuan-tuan, untuk berwirid, untuk berzikir, membanyakkan istighfar, banyakkan taubat. Kerana dalam hubung kait musibah yang berlaku, balak yang menimpa sekarang, Allah mengkehendaki kita untuk kembali kepada ini tuan-tuan. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat nasuha yang sebenar-benarnya. Jadi waktu malam, kata Imam Nawawi dalam Majmu' menunjukkan daripada amalan Nabi kita SAW, waktu malam sujud Nabi lebih banyak daripada lebih panjang daripada qiyam Nabi lebih panjang pada sujudnya. Penjelasan oleh Imam Nawawi, kerana waktu malam orang tak nampak. Jadi kalau kita qiyam, berdiri lama-lama dalam sembahyang, membaca surah yang panjang macam Nabi baca surah Al-Baqarah, diikuti dengan An-Nisa, kemudian balik pada surah Ali Imran, kemudian baru merukuk. Rukuknya pun sama panjang dengan qiyamnya, masya-Allah tabaraka wa taala, ataupun separuh daripadanya panjangnya rukuk Nabi SAW. Jadi qiyam dan rukuk itu panjang, lebih panjang pada sujud baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagi menunjukkan, kata Imam Nawawi, kerana waktu malam ni waktu yang kita dekat dengan Allah SWT dan jauh daripada manusia. Manusia tak nampak, maka tak ada salahnya kalau kita qiyam, tak ada manusia nampak. Tapi kalau waktu siang, elakkan kita daripada qiyam terlalu lama, panjangkan sujud dan sembahyang sunat kita, kerana itu lebih sesuai dalam konteks mengelakkan riak. Begitu sekali para ulama bincangkan tuan-tuan. Sebelum terlupa, saya nak sampaikan pesan penaja, dapatkan birkah Habatus Sauda dari Zahzan Travel. Kita kembali kepada sunnah dalam bab makanan, kerana kita berada pada hari-hari yang sangat menguji kita tuan-tuan. Wabak berlaku, Nabi menggalakkan kita untuk gunakan Habatus Sauda. Alhamdulillah, kami di Zahzan Travel telah pun menjadikan ia mudah untuk dinikmati, digunakan. Itulah dengan cara kapsul seperti ni tuan-tuan. Nampak kapsul ni mudah untuk dimakan, boleh kunyah, boleh telan. Bismillah. Alhamdulillah. Dapatkan tuan-tuan, dapatkan hadiah kepada adik-adik kita, ayah ibu kita yang terdedah kepada wabak pada ini. Kita dengar ramai orang meninggal dunia tuan-tuan. Ini satu ikhtiar di samping vaksin yang kita ambil. Ambil vaksin, jangan tak ambil tuan-tuan. Para ulama sedunia telah pun mengatakan dituntut untuk ambil supaya tidak mudaratkan diri kita dan orang lain. Kalau kita kata kita punya antibody yang kuat sekalipun, tapi kita takut kita jadi
pemindah kepada penyakit ni. Dengarlah nasihat orang-orang alim, tuan-tuan. Orang alim yang mengambil pandangan daripada para doktor sedunia, mendapati penting untuk kita ambil vaksin. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, dapatkan habatus sauda ni, samping vaksin yang kita ambil, jaga kesihatan seperti yang dicadangkan, disuruh oleh Kementerian Kesihatan, ikut tuan-tuan. Ini satu sunnah Nabi SAW, makan habatus sauda, dan Nabi menggalakkan para sahabat yang sakit untuk menggunakannya. Ternyata mereka sembuh dengan izin Allah. Dan kita pun ada banyak testimoni, ada orang yang batuk pulih, ada yang susah nak tidur malam, dapat tidur malam dengan baik. Ibu yang kurang susu, minum dapat menambah susunya. Dan ada pula yang dapat menggunakan untuk rambut supaya lebat. Boleh tuan-tuan, digunakan kerana Allah menyuruh kita menggunakan apa yang Nabi SAW gunakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada satu benda pun yang Nabi kita tuturkan melainkan ia kebenaran dari Tuhannya. Baik, jadi ayat yang ke 15 ni menceritakan tentang orang-orang beriman, iaitu bila mereka mendengar ayat Allah SWT, mereka pun tersungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak sedikit pun menyombongkan diri. Inilah sifat-sifat orang beriman. Amat beza daripada sifat kafirin yang telah dibentangkan di awal-awal tadi, tentang sikap sombong mereka, sifat angkuh mereka, dan kemudian mereka berdebat dengan Nabi SAW, mempersoalkan dan bertanya soalan-soalan yang akhirnya menunjukkan kepada kebencian untuk menyertai Islam itu, tuan-tuan. Tapi sikap orang beriman ini, mereka sentiasa patuh dan juga tunduk kepada Allah SWT. Sebab itu dinyatakan dalam ayat ini, Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat ini dipanggil sebagai usubul hasr. Hasr ini berarti dia satu bentuk ayat ini dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil hasr. Maknanya dia membataskan. Hanya orang yang beriman kepada ayat kami, iaitu bila disebut nama Allah, mereka sujud, mereka tersungkur, bertasbih kepada Allah. Macam mana bijak sekalipun manusia, kalau dia tidak menjadi hamba Tuhan, sebenarnya dia menjadi hamba kepada syaitan, tuan-tuan. Itu sebab ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Beza di antara orang yang menjadi hamba kepada Allah dengan orang menjadi hamba kepada syaitan. Walaupun tinggi macam mana sekalipun ilmu kau, kaya macam mana sekalipun kau, tapi kalau kau tidak menjadikan kehidupan berteraskan kepada Allah, kepada Nabi-Nya SAW, engkau tidak menerima Islam, maka engkau sebenarnya, engkau dan binatang itu sama sebenarnya. Ya tuan-tuan, kata-kata ni kejam, kata-kata ni memang tegas, bukan kejam. Dan kalau kita lihat, memang perkataan digunakan dari sudut psikologi Quran terhadap orang-orang yang tidak beriman dipanggil kafir. Kafir, bunyinya pun tak sedap, tuan-tuan. Supaya orang-orang yang tidak beriman ni dari sudut psikologi ni akan berfikir, kenapa kami dipanggil kafirin, kenapa dia panggil kami musyrikin, sedangkan orang muslimin dipanggil Islam. Tak mungkinlah kalau orang menyebar kalimah Assalamualaikum merupakan teroris. Tak mungkin, tuan-tuan. Kerana kalimah hanya bertemu dengan orang, menyapa orang pun Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sin, lam, alif, mim, itu kata para ulama dari sudut fiqhul lughah, hanya pun perkataan itu lembut, salis, begitu lembut untuk diungkapkan. Orang dengar pun tahu ini perkataan baik, walaupun dia mungkin tidak memahami bahasa orang Islam. Jadi bila ditekankan perkataan-perkataan kepada orang kafir, musyrik, fasik, bunyinya pun berat untuk disebut. Dari sudut psikologinya, supaya orang-orang yang baca ayat ini, mendengar ayat ini akan terfikir, kenapa kami dilabelkan demikian, jadi di atas solid ground yang ada, bila mereka mengkaji, mereka akan dapati yang benar, kami ni adalah orang yang tidak beriman, tidak bersyukur kepada Allah SWT sebenarnya. Jadi hanya saja orang yang beriman kepada Allah, bila disebut nama Allah ni, dia akan tersungkur sujud, dia merasa sedih yang amat sangat, kerana tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tasbih kepada Tuhannya, dan kadang dia tidak takabur kepada Allah SWT. Itu sebab tuan-tuan yang boleh saya, Ummul Mukminin yang terkenal itu namanya Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini sahabat Nabi, ini merupakan isteri Nabi dari keturunan Yahudi sebenarnya. Bila Nabi SAW wafat, maka para sahabat membaca ayat-ayat seperti ini, mereka pun sujud, bangun daripada sujud, mereka pun meneruskan bacaan. Tapi Juwairiyah bertanya kepada mereka, ini sujud, mana menangisnya? Kerana Allah menyatakan dalam ayat yang lain, kharu sujud wa bukiya. Bila kita ni orang beriman, kita mendengar ayat-ayat seperti ni, kita rasa syahdu, rasa lembut, rasa hati kita lunak. Bila memikirkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan disuruh kita untuk sujud, maka rasa dalam hati itu rasa
rasa sedih yang sayu, rindu, ditambah pula dengan rasa kebersalahan atas banyak nikmat yang kita tidak syukuri, maka kita akan merasa sedih, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itulah interaksi dengan Al-Quran sebenarnya, seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi sifat orang beriman ini, mereka bila mendengar ayat Allah SWT, mereka akan menyungkul sujud tersungkur, mereka merasa hinanya mereka, iaitu mendengar dan mentaatinya. Perkataan lain, perbuatan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, bertasbih memuji Allah sedang mereka tidak menyombongkan diri, iaitu mematuhinya. Tidak seperti yang dilakukan oleh golongan kafirin, golongan yang sufaha, yang bodoh, dan juga fajara, iaitu golongan yang fajir, yang menentang, yang hatinya keras. Dan seperti telah kita bincang dalam surah Az-Zumar yang lalu, isma'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebut nama Allah ni, ada kemeluatan dalam hati golongan kafirin musyrikin, benci, rasa macam meluat semacam saja. Tapi bagi orang beriman, mendengar saja ayat-ayat Allah, nama-nama Allah ini diungkapkan, merasa kebersalahan, kerinduan dan kepasrahan, kepatuhan yang luar biasa, sehingga mereka menyungkul sujud padanya. Mereka dapat ketenangan kepada Allah SWT bila berdamping dengan Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang mulia, itu sebab saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang seorang sahabat bernama Rabi'ah, iaitu seorang, Rabi'ah ni bukan perempuan, ini merupakan seorang sahabat lelaki yang rajin berkhidmat untuk Nabi SAW. Maka bila Nabi bertanya kepadanya, wahai Rabi'ah, mintalah apa saja yang kau inginkan kerana banyaknya khidmatmu kepada aku. Maka jawapan Rabi'ah, wahai Rasulullah, saya minta untuk menemani Rasulullah SAW masuk ke syurga. Allahu Akbar, insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Saya tak minta apa-apa ya Rasulullah, saya minta untuk menemani Tuan masuk syurga sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan Nabi kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Rabi'ah, aku boleh mengesyorkan namamu kepada Allah untuk menemani aku masuk syurga, tapi engkau sendiri banyakkanlah sujud kepada Allah. Sujud dimaksudkanlah banyakkan sembahyang-sembahyang sunat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi nanti kita akan lihat dalam kuliah berikutnya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'un rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ni mengisahkan tentang orang-orang yang bangun tahajud, tapi di samping orang bangun tahajud, ada satu puak lagi yang juga akan dihimpunkan masuk syurga bersama dengan mereka. Siapakah mereka ni, tuan-tuan? Nanti kalau esok saya akan huraikan. Mereka ini rajin menunaikan sembahyang sunat awabin. Apa sembahyang sunat awabin itu? Malah esok saya akan huraikan. Artinya ada peluang lagi untuk kita yang sukar nak bangun malam ni, tuan-tuan, yang hatinya keras, yang masih tidak peluang untuk bangun tahajud. Rupa-rupanya ada juga ruang Allah beri pada kita supaya diilhaqkan, dimasukkan juga di kalangan orang yang bangun tahajud, walaupun kita tidak dapat bangun tahajud. Beruntungnya jadi orang beriman, tuan-tuan ya. Tak boleh ikut ni, ada ikut ni, tak boleh jalan tu, ada jalan lain yang Allah berikan sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan saya malam esok, insya-Allah saya akan huraikan siapa golongan yang bertuah itu, yang tak sempat bangun malam tapi juga akan masuk di kalangan yang bangun malam. Siapakah mereka bertuah tu, tuan-tuan? Puan Yad Abdullah, Azizah Yusof, nantikan saya malam esok, insya-Allah kita akan huraikan. Jangan lupa dapatkan birkah batu sauda daripada Zazan Travel yang disebut Nabi SAW sebagai bijirin keberkatan dan juga syifa kepada banyak penyakit melainkan kematian. Dapatkan untuk diri kita, adik-adik kita, pasangan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, utamanya pada musim berlaku wabak pada hari ini, tuan-tuan. Di samping vaksin yang kita ambil, penjagaan kesihatan yang kita lakukan, jadi ambillah juga ini sebagai satu ikhtiar yang disyorkan oleh Islam, disuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habatus sauda, birkah, senang nak bawa gimana. Alhamdulillah ramai yang dah repeat. Tuan-tuan minat untuk jadi bahagian dropship, dan minat untuk jadi agent, stokis pun kami amat menghalu-halukan. Sila hubungi Zazan Travel. Baik tuan, setakat itu saja dulu untuk malam ni sebagai renungan. Mudah-mudahan ada faedah dan ada manfaat untuk kita bertemu dengan Tuhan, memperbaiki amalan, menyuburkan iman, insya-Allah. Jangan lupa anda tuan-tuan dapati video ni ada kebaikan padanya. Facebook ini tolong share dengan teman-teman kita supaya ramai lagi dapat manfaat, dapat beramal, insya-Allah. Jangan lupa selalulah berdoa kepada Allah SWT. Sebagai contohnya doa Nabi SAW dalam hadis Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kesucian diri, dan aku mohon padamu kekayaan. Mintalah 4 perkara ni, tuan-tuan. Ini antara doa yang paling kerap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amalkan.
Jadi setakat ini saja untuk renungan pada malam ini. Jangan lupa anak-anak kita berada di rumah, mudah-mudahan dapat diisi masa mereka dengan kebaikan, kerana andai kita tidak dapat mengisinya, kita bimbang perkara lain akan masuk dalam jiwa mereka. Tuan, jangan lupa untuk menziarahi www.telagabiru.com.my bagi mendapatkan buku-buku terbaru, bukan saja pendidikan Islam dan bahasa Arab, malahan math, sains, geografi, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya ada dalam kerangka kami untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, kepada cikgu-cikgu yang menulis buku. Kami amat menghargai. Jangan lupa ziarahi www.telagabiru.com.my kerana di situ ada banyak buku pilihan untuk anak-anak kita supaya masa mereka terisi dengan manfaat. Tuan-tuan order, nanti kami terus hantar ke rumah. Ya, tuan-tuan jangan lupa daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, prasekolah pun ada, bahan-bahan untuk mengajar pun ada, bagaimana memperbaiki tulisan jawi pun ada, nak jadi khatat, kaligrafer yang hebat pun ada buku, dan juga kem bestari salat yang sangat penting untuk anak-anak kita sekolah rendah supaya memperbaiki fardu ain mereka. Alhamdulillah kerajaan mewajibkan belajar salat. Kami ada menerbitkan buku kem bestari salat. Dapatkan tuan-tuan untuk memastikan anak-anak kita baca Al-Fatihah dengan baik, tasyahud akhir dengan baik, sembahyang mengikut tertibnya. Mungkin anak-anak perempuan kita masuk ke darjah 6 sudah akil baligh, maka buku ni sangat manfaat tuan-tuan. Kem bestari salat dapatkan di telagabiru.com.my. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Dan bagi tuan-tuan yang ingin melakukan korban, kami di Zazan Travel sudi untuk bekerjasama dengan tuan-tuan, bantu tuan-tuan untuk melakukannya di Syria, di Yaman, di Sudan, di Mekah, di Cameroon, di Myanmar. Banyak tempat dalam dunia kami terlibat tuan-tuan. Dah masuk tahun ke-20 yang mana kami menganjurkannya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama kami di Zazan Travel. Kita tak dapat nak melakukan ibadah kurban negara kita, tak mengapa, kita lakukan negara lain seperti yang difatwakan oleh kebanyakan para ulama pada suasana moden ini, kerana ramai lagi saudara kita yang kekurangan makanan. Walaupun di Mekah tuan-tuan, nampak orang Mekah Saudi kaya-kaya, tapi sebenarnya ramai orang yang sebenarnya pelarian di Saudi, yang mereka tak ada pekerjaan bila tiada umrah pada hari ini. Jadi kita cuba untuk bantu mereka. Tuan-tuan yang dapatkan maklumat lebih lanjut daripada Zazan Travel. Alhamdulillah ramai daripada Singapura pun turut serta, dari Sabah Sarawak pun ada, Semenanjung pun ramai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ni kita dapat teruskan seperti tahun-tahun yang lalu. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit taqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti lima anta la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma a'izza kalimatal islam wa kalimatal muslimin. Allahumma man arada bil islami khairan fawfiqhu ila kulli khair wa man arada bihi sharran fakhudhu akhza azizin muqtadin ya rabbal alamin. Allahumma wulatal muslimin wa umara'ahum wafiqhum li khairil ibad للحكم بكتابك وسنة نبيك. اللهم عليك بأعدائنا من يهود المغتصبين. اللهم زلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقوتك يا قوي يا متين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah alamin. Sekian tuan-tuan, sama-sama kita tangguhkan dengan suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Fatimah Hati, Puan Fatimah Hati, Sauda Zina Haris, Ramla Jaafar, Syekh Muhammad Asfani, Puan Aziza Makno, Puan Yad, Ikrimah Nurni,
semua yang hadir pada malam ni. Bagi tuan-tuan yang ingin dapatkan nota dan juga doa yang kita belajar ni, Nur Khairani Yusof, tolong masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Join Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Ada banyak doa yang dibekalkan kat situ. Dia sahabat yang sangat prihatin. Doa-doa yang kita belajar pun dah lebih daripada 200 berapa saya pun tak ingat, 230 lebih doa, mungkin dah masuk 300 doa yang kita pelajari sepanjang PKP ini. Tuan-tuan dapatkan daripada Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Sekian, jumpa lagi malam esok insya-Allah. Nur Syafarina, Nur Awatif, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadalah Khamis, Ustaz Zawi Abdullah. Terima kasih semua. Fauziana Ahmad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.